Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar. Ini Dialog 3 Penjuru. Malam ini kita akan memfokuskan perbincangan dialog berkaitan dengan jenayah cyber ataupun jenayah skamer yang berleluasa di negara kita, malah di peringkat global sekalipun. Dan negara kita tidak asing menjadi pusat ataupun menjadi tumpuan penjenayah cyber ini untuk meraih keuntungan mereka dengan pelbagai modul, pelbagai aplikasi dan juga platform. Dan mengikut statistik yang dikongsikan oleh Bukit Aman PDRM pada awal tahun ini, kes jenayah komersial sudah pun menurun lebih 30,536 kes dengan kerugian melebihi 1.73 bilion ringgit berbanding 31,490 kes pada 2021 dengan kerugian lebih daripada 2.20 bilion. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Dan walaupun angka itu agak sedikit menurun berbanding 2021, tetapi kerana kita tahu ketika itu pada 2020 dan juga 2021 dunia dan negara kita terlibat ataupun dilanda pandemik COVID-19, pastinya urusan transaksi dan juga segala aktiviti banyak berlaku dalam talian. Jadi itu agak signifikan penurunannya, tetapi ia tidak bermaksud jenayah scam ataupun jenayah cyber ini boleh dipandang mudah ataupun dipandang ringan oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat angka-angka ini, dan sebab itu pihak kerajaan menubuhkan pelbagai agensi dan juga badan yang memantau dan menguatkuasakan hal-hal jenayah cyber, antaranya penubuhan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional ataupun NAFC, NFCC di bawah Bank Negara. Di situ ada Polis Diraja Malaysia, ada Bank Negara dan juga SKMM ataupun MCMC. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana jenayah ini semakin sophisticated, semakin moden, semakin canggih, dan penipuan ia beralih dalam satu jenayah lain ke jenayah yang lain. Kalau kita dahulu kita biasa dengan love scam, Macau scam dan sebagainya. Sekarang ada scam berkaitan dengan tabung haji, ada scam berkaitan dengan LHDN ataupun EPF dan sebagainya. Malah ada berkaitan dengan hal seharian kita, berkaitan mereka yang memerlukan pertolongan yang agak kecemasan, tetapi rupa-rupanya mereka adalah scammer. Jadi untuk melihat perkara ini, 3 ahli panel sudah pun bersedia mengikut kepakaran masing-masing dan juga pengalaman masing-masing. Yang berbahagia Datuk Ahmad Nordin Ismail. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Datuk merupakan pengurusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia ataupun MCCA. Pastinya banyak aduan, banyak perkongsian dan juga engagement dengan pihak masyarakat dan juga komuniti, bagaimana kita menyedari tentang bahayanya jenayah cyber ini. Profesor TS Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain dari Fakulti Sains Komputer dan juga Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Nazri. Terima kasih. Ini pastinya banyak penyelidikan dan juga kajian berkaitan dengan fakta jenayah cyber dan juga jenayah skamer ini akan dikongsikan oleh Prof. Dr. Zuriati. Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin, apa khabar Tuan Zulkarnain? Khabar baik, Alhamdulillah, Tuan Haji Nazri. Ini satu agensi yang dekat dengan kita. Sentiasa kita laporkan aktiviti yang berkaitan dengan jenayah cyber dan juga jenayah dalam talian ataupun atas talian. Cik Zulkarnain merupakan Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC ataupun SKMM. Jadi saya nak mulakan dengan Cik Zul dululah kot. Cik Zul ni memantau saban hari ya. Saban hari dapat laporan dan aduan dari masyarakat saban hari. Jadi di mana kedudukan kita sekarang ini? Senario keselamatan ataupun jenayah berkaitan cyber di Malaysia, kalau boleh bagi sedikit latarnya untuk kita faham perbincangan kita pada malam ini, Cik Zul. Okey, terima kasih Haji dan rakan-rakan ahli panel yang lain. Jika kita melihat landscape jenayah cyber, terutamanya berkaitan dengan scam ni, memanglah pada peringkat kami melihatnya sesuatu yang membimbangkan lah. Kerana dari masa ke semasa kes-kes semakin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih ramai lagi rakyat kita yang menjadi mangsa penipuan
penjenayah cyber ini. Dan yang ketiga adalah perkara-perkara yang melibatkan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan, semakin memudahkan untuk penjenayah mengeksploit teknologi yang sedia ada untuk membuat untuk membuat scam ataupun modus operandi yang baru ataupun menukar taktik ataupun tata cara mereka untuk melaksanakan scam ini. Jadi kalau melihat kepada 3 perkara yang saya nyatakan tadi, kita melihat bahawa dari setiap hari juga ada berlaku pendedahan tentang kebocoran maklumat peribadi pengguna-pengguna ataupun rakyat Malaysia didedahkan dari masa ke semasa. Dan selain daripada itu kita bercakap tentang aspek scam. Terdapat juga aspek yang kedua, apa yang kita panggil adalah ancaman ransomware, di mana organisasi telah diserang sehingga boleh melumpuhkan operasi mereka. Jadi ini kalau kita lihat secara keseluruhannya, ia adalah sesuatu yang amat membimbangkan dan perlukan satu kerjasama semua pihak untuk menangani perkara tersebut. Tapi apa yang lebih penting adalah apabila kita bercakap tentang keselamatan cyber ini, the weakest point ataupun kelemahan utama adalah manusia. Itu adalah kelemahan utama di mana penjenayah-penjenayah ini akan mengeksploit sama ada kekurangan pengetahuan tentang ancaman cyber ataupun kealpaan pengguna itu sendiri sehingga mengundang kepada sama ada mereka menjadi mangsa jenayah cyber ataupun scammer, ataupun mereka menjadi conduit atau perantara yang membolehkan penjenayah cyber ataupun penggodam untuk memasuki sistem operasi organisasi ataupun peranti peribadi individu tersebut. Ya, itu sebagai satu latar dan di mana MCMC bertindak atas aduan dan juga komen daripada masyarakat. Tetapi bagi Dr. Zuriati, di mana senario Malaysia ini tentang keselamatan cyber, jenayah atas talian, adakah Malaysia kita perlu rasa risau atau sebagai pengguna, sebagai rakyat perlu rasa panik ataupun rasa takut kerana kita saban harilah rakan kita, saudara mara kita, ibu bapa kita, rakan sekerja kita ada terlibat ataupun menjadi mangsa skamer ini, ataupun kita perlu rasa ada keyakinan Malaysia sedang bergerak untuk mengatasi isu jenayah cyber ini, ataupun bagaimana Prof melihat? Okey, terima kasih saudara Nazri. Kalau ikutkan ya, sebagai teknologi sangat penting kepada manusia. Ada dua perkara penting di sini. Yang pertama adalah manusia. Sejauh mana manusia kita semua pengguna secara online faham etika penggunaan ya secara atas talian. Dalam masa yang sama kita mempunyai teknologi. Teknologi memang bergerak pantas mengikut peredaran masa. Jadi scammer ini merupakan manusia. Manusia yang memahami apakah tujuan kehidupan, apa yang mereka hendak. Jadi daripada manifestasi tersebutlah mereka cuba merencana dengan keadaan yang cukup licik, teknik yang sangat licik untuk memerangkap masa. Pada pendapat saya, kita pernah juga mendengar ataupun mempunyai pengalaman sendiri berhadapan dengan situasi scammer secara dalam talian ya. Jadi pada saya kita boleh lihat dari segi laporan digital 2023 yang mengatakan bahawa purata pengguna internet di rumah ya di Malaysia ini bagi mereka yang berumur di antara 16 hingga 64 tahun menghabiskan masa selama 2 jam 47 minit menggunakan media sosial berbanding dengan purata masa global iaitu 2 jam 31 minit berada di media sosial. Jadi kalau kita lihat di sini, rakyat Malaysia sangat agresif, sangat aktif ya berada di medsos. Jadi pada saya sifat ini harus
dikomplementkan, dilengkapkan juga dengan etika dan juga awareness terhadap apakah yang akan berlaku ya sekiranya dalam masa-masa tertentu skamer-skamer ini akan berada di kalangan kita ya semasa kita menjalankan pelbagai aktiviti secara online. Dan perlu ingat ya bahawa total penggunaan internet di Malaysia, pengguna internet di Malaysia ya bagi tahun 2023 seramai 33.03 juta pengguna internet. Berbanding dengan populasi rakyat Malaysia 34.13 juta. Jadi agak tinggi. Jadi tidak hairanlah mengapa berlakunya peningkatan jenayah cyber. Jadi pada saya teknologi bergerak pantas dan seperti mana juga telah berlaku, kita tidak dapat tidak dapat sangka ya bahawa telah berlaku di negara China. Bagaimana teknologi AI, kecerdasan buatan ya telah disalahguna oleh seorang scammer di China yang menyamar sebagai ahli perniagaan dan memperdaya mangsa untuk menyerahkan wang dalam jumlah yang tentu ya dalam jumlah yuan lah ya kepada beliau. Jadi pada saya ini adalah sebagai satu contoh di mana meningkatnya teknologi, maka peluang-peluang untuk melakukan teknik-teknik tertentu melalui scammer ini akan berlaku dan seharusnya kita mestilah berwaspada ya dengan 4 aktiviti bila dihubungi secara tiba-tiba, diminta untuk berkongsi maklumat peribadi dan yang ketiga diminta untuk merahsiakan ya secara tiba-tiba dan didesak untuk membuat keputusan. Ya, itu satu amaran awal daripada Prof. T.H. Dr. Zuriati, menarik. Tetapi bagi Dato' Ahmad Nordin Ismail, di mana kesedaran rakyat Malaysia? Dua ahli panel awal ini sudah menjelaskan bahawa the weakest link, the weakest point dalam isu jenayah cyber adalah manusia dan juga individu. Dan apabila fakta dilontarkan oleh Dr. Zuriati, negara kita ini ada isu ketagihan internet nampaknya melebihi ketagihan global dalam mereka melanggani media sosial dan sebagainya. Datuk, adakah itu realitinya ataupun, tapi saya rasa bagi pandangan saya sebagai pengamal media, itu realitinya. Bagi Datuk bagaimana berada di lapangan? Assalamualaikum Tuan Aziz, terima kasih. Ahli panel yang lain. Okey, bagi pendapat saya lah, sebagaimana Prof beritahu bahawa sekarang kita ada 33 juta pengguna internet. Itu berbanding dalam masa saya bekerja dulu, kata amat banyak. Okey. Jadi dengan 33 juta ini, kawalan ini amatlah sukar. Bukan kita boleh kawal orang sebagaimana Tuan Zul beritahu. Elemen yang pertama kes cyber ni adalah manusia. Saya pernah menyatakan bahawa ingat cyber crime we are talking about dua perkara, mesin dengan manusia. Jangan biar mesin kontrol kita. Kita ni manusia, biar kita yang kontrol dia. Itu salah satunya yang mana rakyat kita ni amat kurang daif ataupun kurang arif mengenai perkara tersebut. Dia tidak tahu bila dia nak stop, bila dia nak teruskan dan sebagainya. Bagaimana nak buat. Sekarang kita lihat di sini ya. Pertama, jumlah pengguna internet dah terlampau banyak. Lepas tu teknologi yang ada sekarang. Kita kata teknologi yang ada, encryption lah, proxy lah, lepas tu anonymity lah, cryptocurrency dan juga kriptografi. Jadi dengan ada teknologi ini amat memudahkan scammer ataupun penjenayah ni berselindung di belakang teknologi ini. Kan? Dan kemudian ada teknologi mengenai internet, media sosial, cloud, web dan sebagainya. Dulu kita ingat, kita jumpa simpan data, kita tulis, tersimpan. Okey? Dan dah percaya kalau orang nak curi data, dia mesti pecahkan gerobok, pecahkan validas. Tapi mereka penjenayah ini mengambil kesempatan mencuri data-data ini melalui sistem yang sedia ada. Kan? Ini semua. Lepas tu sekarang kita tengok hacking tools ada berleluasa.
you buka Google dan dapat belajar bagaimana untuk dapatkan data-data dan membeli data-data online dan sebagainya. Kan? Jadi ini amat orang kata senanglah pada orang-orang yang melakukan. Dan kita pula rakyat yang begitu ramai yang kurang arif mengenai teknologi ini, kurang peka, dia ambil mudah, terikut-ikut. Itulah apa yang berlaku sekarang ini. Okey, bagi Datuk nak tambah sedikit, jenayah cyber ataupun keselamatan cyber yang seringkali menjadi tumpuan di negara kita Malaysia. Kalau kita cerita pada hari ini, kita mungkin seringkali mengangkat isu scammer ataupun penipuan atas talian ataupun pemindahan wang transaksi yang tidak sah dan sebagainya. Tetapi di lapangan, apa lagi yang Datuk rasa perlu kita bagi kesedaran lagi jenayah-jenayah lain yang dikatakan dalam kategori jenayah cyber ni? Okey. Kalau kita lihat di bawah undang-undang sendiri, jenayah cyber ni dikategorikan dalam 3 kumpulan, iaitu pertama jenayah dalam atas talian, menggunakan talian, iaitu scam dan sebagainya. Kemudian jenayah komputer itu sendiri, yang mana mereka hack dalam sistem atau mencurikan apa-apa dalam komputer. Dan yang ketiga adalah kandungan. Kandungan itu termasuklah fitnah, termasuklah bully dan sebagainya. Jadi ini 3 kategori yang orang ramai tidak begitu arif. Orang ramai perlu tahu bahawa jenayah cyber ni ada 3 komponen ini. Jangan ingat mengenai scam saja. Sebab itu kita dapati bahawa dalam suasana jenayah cyber crime ni, kerajaan tumpukan ataupun enforcement tumpukan kepada 3R. Race, religion dengan royal apabila perkara-perkara mengenai kandungan. Kan? Tetapi mereka lupa bahawa perkara ini juga melibatkan pengguna-pengguna cyber sendiri. Saya ambil misalan lah, katalah Tuan Zul ataupun Tuan Haji sendiri. Ada orang telah menyatakan komen biasa, Tuan Haji ini sekian-sekian ataupun Tuan Zul sekian-sekian. Oleh sebab komen tersebut yang mengakibatkan reputasi tuan-tuan telah menurun, satu. Kedua, telah menjelekkan nama-nama tuan-tuan di kalangan rakyat. Adakah itu menjadi satu jenayah? Jenayah kan? Jadi di dalam undang-undang itu kita juga protected. Jadi di sini pengguna cyber mahukan semua undang-undang ni dipakai untuk semua. Bukan hanya dikategoriskan sahaja. Menarik. Bagi Tuan Zul melihat isu yang kita bincangkan ini dan di mana celik jenayah cyber di kalangan negara kita, di kalangan rakyat kita yang dikatakan oleh Datuk Ahmad Nordin tadi. Kita seolah-olah ada jenayah tertentu saja yang menjadi tumpuan dan sebab itu ia didebatkan di parlimen dan juga menjadi kerisauan masyarakat. Tetapi banyak lagi berkaitan dengan jenayah cyber mungkin yang kita perlu juga bagi pendedahan, pencerahan dan juga semoga komuniti dan rakyat kita celik tentang jenayah cyber ni pada pandangan Cik Zul. Pada pandangan saya, kita tidak membezakan antara setiap jenayah yang berlaku. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, saya cuma jelaskan 2 komponen. Datuk sambut satu lagi, iaitu kandungan. Dan kalau saya dah sentuh tentang aspek yang pertama dan yang kedua. Tapi bila menyentuh tentang aspek 3R ini, kita lihat bahawa aspek kandungan ini sangat serius juga. Kalau aspek yang pertama melibatkan wang ringgit, tetapi aspek yang kedua adalah aspek yang ketiga itu adalah lebih besar juga. Satu, melibatkan reputasi individu. Yang kedua, ia juga boleh mengganggu gugat keselamatan, keharmonian rakyat dalam negara. Dan yang ketiga juga adalah berkaitan dengan
boleh membawa kepada kemurungan. Dan kalau Ya. kita lihat, saya amat menarik sekali bahawa Profesor menyatakan bahawa rakyat Malaysia spend lebih 2 jam 47 minit di melayari media sosial. Dan itu juga satu, tadi ada juga disebutkan ketagihan. Selain daripada itu, ia juga mungkin menyebabkan kemurungan dan ada insiden-insiden di mana mereka yang dibuli dalam talian telah juga mengakibatkan mereka membunuh diri. Begitu besar pengaruh kandungan. Walaupun kita lihat anggap perkara ini bukanlah sesuatu yang remeh untuk merendah-rendahkan atau mencalakan image individu tertentu. Ya. Tetapi kandungan ini bahaya dari segi satu aspek, apa yang saya kata boleh membawa kepada membunuh diri, tetapi aspek yang lain juga didedahkan kepada ancaman ugutan dan sebagainya. Sebab itulah kita mengatakan bahawa aspek-aspek kandungan ini sentiasa diberikan perhatian oleh pihak MCMC dan juga pihak polis, kerana kita sedia maklum bahawa apabila kita menyebut tentang kandungan ini, kita juga harus melihat aspek keselamatan negara. Sebab satu, yang pertama adalah aspek kandungan. Sebab kandungan saya perhatikan banyak yang kandungan agama berada di dalam platform media sosial ini. Tetapi kita juga sedia maklum ataupun harus menyedari bahawa banyak juga penunggang-penunggang agama. Ya. Jadi ini termasuklah kumpulan-kumpulan militan, kumpulan-kumpulan ajaran sesat dan sebagainya. Sebab itu kalau kita pergi jauh lebih daripada scam ataupun scammer ini, ia sebenarnya lebih ancaman itu lebih memudaratkan kepada keselamatan negara. Itu aspek kandungan. Sebab orang kalau tadi menunggang teknologi untuk scam, tetapi orang menunggang agama untuk mendatangkan mudarat kepada individu lain dan juga keselamatan negara. Menarik. Okey, kita nak beralih sedikit menjurus kepada topik kita, perbincangan kita pada malam ini berkaitan jenayah scammer. Bagi Prof TS Dr. Zuriati, di mana kesedaran rakyat tentang jenayah ini? Kerana ini bukan perkara baru, dah hampir 1 dekad ataupun lebih. Dia punya modus operandi itu sudah beralih ke tahap yang lebih sophisticated, lebih canggih, lebih moden, mengikut peredaran teknologi dan juga kecanggihan gadget dan juga peranti kita. Di mana kesedaran? Adakah tahap kesedaran rakyat kita masih takut lama walaupun berlaku depan mata ataupun ahli keluarga sudah berlaku dan memindahkan duit dan sebagainya, ataupun di mana kesedaran rakyat Malaysia pada kajian Dr. Zuriati? Okey, Saudara Nazri, kalau kita lihat kepada bentuk ancaman bila kita contohnya mesej yang diterima melalui handphone dan sebagainya. Itu yang pertama yang mesti kita celik betul tak keasahan mesej yang kita terima, especially kalau mesej-mesej itu untuk memujuk kita membeli, memujuk kita menekan, memberikan maklumat-maklumat ataupun biodata kita yang sepatutnya terlalu secret dan tidak seharusnya diberikan kepada pihak ketiga. Itu adalah bentuk-bentuk mesej yang diterima, harusnya berhati-hati. Yang kedua, bila mana kita berada dalam contohnya menggunakan handphone peranti ataupun laptop ataupun tablet, bila mana kita menerima melihat kita terpaksa install aplikasi perisian bila kita kena install perisian tersebut, kita mesti pastikan bahawa perisian tersebut bukannya malware. Perisian itu adalah betul-betul yang sahih. Jadi sekiranya kita memang ada antivirus dalam kita punya komputer, laptop dan sebagainya, antivirus akan menyelamatkan kita lah, akan remind kita dan itu adalah bukan perisian yang betul, itu adalah malware. Jadi sejauh mana rakyat kita sebenarnya
prihatin ya bahawa dalam peranti kita komputer dan sebagainya mesti ada antivirus. Saya nampak cukup banyak ya, cukup ramai di kalangan kita alert perlu adanya antivirus. Dalam masa yang sama, perisian-perisian yang ada perlulah di up to date. Maksudnya mesti keep on renew the patching. Maksudnya update the patch. Ya, maksudnya version-version mesti ada updated. Itulah dikatakan patching. So kita tak semestinya bila mana version tersebut kita just rely on that version. Sepatutnya kita mesti keep up to date. Maksudnya mestilah renew kepada patching-patching yang baru. Okay, so di kalangan rakyat Malaysia bila mana kita menggunakan perisian, saya faham itulah seharusnya kita buat. Mesti sentiasa update ya version tersebut. Jadi bila mana scammer ni dia akan cari apakah teknik-teknik yang dia orang boleh masuk ke dalam sistem. Sebabnya sama ada melalui IP ya, internet protokol. Jadi itulah sebenarnya bila kita tidak aware, kita akan reply kepada mesej tersebut menyebabkan pihak ketiga ini akan menggunakan data-data yang ada dalam kita punya komputer. Jadi seharusnya bila mana sebagai pengguna itu sebenarnya adalah kewajipan lah, sebab kita berhadapan dengan perisian, berhadapan dengan aplikasi, berhadapan dengan mesin. Jadi seharusnya kita mesti ada sikap untuk berwaspada bila mana dapat warning daripada antivirus contohnya, jadi kita mestilah berhati-hati. Begitu juga dengan teknologi ya, bila mana adanya contohnya bila kita membuat transaksi ya, jadi kita harus simpan semua bukti-bukti, related bukti mesti simpan. Jangan sekali-kali mengambil mudah. Kita dah pun done everything, maksudnya selamat. Jadi dalam masa yang sama mesti berhati-hati, segala bukti tersebut mesti disimpan dalam satu folder. Dan kalau dari sudut teknologi juga memanglah contohnya sekarang teknologi blockchain lah yang akan memastikan seluruh transaksi itu adalah selamat, because ia adalah dedicated punya transaksi, disimpan dalam data-data disimpan dalam bentuk blok. Jadi tidak ada mana-mana pihak boleh dapatkan data tersebut. Jadi ini antara kajian saya yang membuktikanlah bahawa transaksi berdasarkan teknologi blockchain ni memang selamat dan protected. Ya, mungkin Dato' Ahmad Ismail Dato' Ahmad Nordin nak tambah kerana modus operandi dan juga cara scammer ini semakin dekat dengan manusia, dekat dengan individu. Kalau dahulu kita dengar telefon ataupun panggilan daripada pusat operating mereka tu mungkin dari luar negara, bunyi-bunyi macam orang bukan dari Malaysia, mungkin daripada seberang laut, mungkin dari negara jiran. Tetapi hari ini dia punya cara lebih dekat dengan kita. Mungkin orang tempatan menggunakan logat bahasa yang kita gunakan saban hari sampai kita boleh percayalah, boleh pindahkan sejumlah wang dan sebagainya. Jadi di mana kesedaran rakyat ni? Kerana yang kena tu bukan calon-calon juga, Dato'. Ada profesor, ada dato', ada orang kaya, orang miskin, mak kita di kampung dan sebagainya. Pada pandangan Dato' Ahmad Nordin tentang itu. Masih. Sini macam ni. Rakyat kita ni, yang pertama sekali adalah dalam English dia panggil gullible. Kita mudah percaya kat orang. Apabila dia menerima panggilan, dia menerima email, dia menerima apa juga, apabila di dalam kandungan mesej dia tu sebut mengenai RM, ringgit Malaysia, itu yang kita nampak dahulu. Yang lain dia tak perasan dah. Misalnya kalaulah dulu dia akan terima SMS mengatakan anda telah menang. Menang dulu. Menang masuk share, power root dan sebagainya. Okey, dan anda boleh collect 30,000. Jadi itu yang dia nampak dulu 30,000. Dia percaya dia, padahalnya dia pun tak minum. Power root dia tak minum, shell pun dia tak pernah pakai. Jadi ini mereka kurang peka. Dia mudah percaya. Okey. Yang kedua ni yang saya sebut tadi, kata penjenayah ini dia selindung di belakang teknologi.
Apabila dia berselindung belakang teknologi, rakyat-rakyat kita ini kurang mahir di dalam teknologi ini. Mereka mesti update. Okay. Yang ketiga, saya tertarik tadi yang mana Prof beritahu bahawa tiap-tiap pengguna-pengguna cyber ini perlu ada antivirus. Antivirus untuk menjaga sistem dan sebagainya. Nah, saya tertarik macam ni lah. Kerajaan memberi semua orang duit. Apa salahnya kalau kerajaan tu usah bagi tu dan kita bagi antivirus kepada semua orang supaya mereka dapat guna. Tak payah lagi nak spend sebab teknologi ini adalah mahal. Bukan orang tak mau beli. Sekali nak beli nak kena bayar. Mungkin seminggu, mungkin setahun. Kan? Benda ni mahal. Tapi daripada kita bagi duit untuk dia pakai macam-macam, bagi satu teknologi ataupun satu virus. Dan kita ada Cyber Security Malaysia wujudkan satu virus untuk kegunaan rakyat. Apa salahnya? Buat satu untuk rakyat kita, bagi free. Kan? I think that's ni. Satu yang lain, yang satu lagi yang saya saran baru ni, iaitu yang keluar baru-baru ni, iaitu kita adakan hukuman terhadap account holder. Kan baru-baru ini. Why? Kenapa? Sebab semua kes-kes scam yang menjadi perantaran pertukaran duit ni adalah mule account holder. Account kaldai. Kaldai. Ya. Mereka ini susah nak kontrol diri sendiri. Jadi oleh sebab demikian, biar kita yang kontrol dia. Bagaimana kita kontrol dia? Kita letakkan hukuman lebih. Apabila kita letakkan hukuman ataupun menjadi account holder sebagai penjenayah, tiap-tiap kita yang ada account akan berjaga-jaga. Kita tidak akan bagi nah pakai, nah ini pakai. Kita akan jaga-jaga. Automatik kita sendiri yang tolong mereka jaga. Tak payah lagi mereka nak jual account dan sebagainya. Kan? Lepas tu sekarang scam baru yang keluar iaitu dia panggil triangle scam. Kan triangle scam yang mana seseorang katakan menjual satu-satu barang di dalam market. Okey. Apabila scammer tengok barang ini, dia akan buat image, screaming image dan hantar pula tetapi dengan mesej yang lain. Okay. Jadi orang yang teringin membelikan barang tersebut, dia akan berurusan dengan scammer dan bukan penjual asal. Okay. Apabila transaksi dah berlaku, scammer akan beritahu kepada penjual asal, ini dah tukar milik dan juga wang dah bayar. Padahalnya bukan orang yang nak beli tu. Jadi bila dah terkena macam tu, victim akan buat report. Bila buat report, yang terkena adalah penjual, victim, kan, bukan scammer. Jadi itu dia scam ni semakin naik sekarang. Jadi kita kena berjaga-jaga. Bagi MCMC, di mana tahap penguatkuasaan kita? Adakah semua agensi yang terlibat dalam memerangi ataupun menghentikan jenayah cyber dan juga jenayah scammer ini up to date juga? Kerana teknologi semakin canggih, modus operandi mereka pelbagai, scammer pula macam-macam jenis sekarang. Jadi adakah pada pandangan MCMC kita berada di tahap yang betul, di landasan yang betul, semua agensi kita sama ada Bank Negara, MCMC, PDRM ada upayanya ataupun bagaimana? Dari segi ketersediaan ataupun keupayaan agensi penguatkuasa, memang kita mempunyai keupayaan. Tapi apa yang lebih ingin kita katakan, kita berdepan dengan cabaran. Kerana serangan-serangan ini ataupun pusat operasi penjenayah ini bukan berada di dalam negara. Mereka boleh beroperasi di mana-mana sahaja. Dan kalau kita lihat secara tradisionalnya kita apabila kita membeli barang ataupun penjenayah itu sebenarnya boleh berada di mana-mana.
rakyat kita dengan perkembangan e-commerce dan pelbagai aplikasi e-commerce, siapa-siapa sahaja boleh menyertai ekonomi digital, termasuklah penjual dari luar negara. Dan satu elemen yang penting yang ingin saya nyatakan di sini, ada sebelum ini kita menerima panggilan, menerima SMS dan sebagainya, ataupun WhatsApp, apa-apa juga aplikasi. Tetapi apa yang lebih penting, dalam masa 2 jam 47 minit tu ke mana kita pergi? Sebenarnya kita mencari. Itu satu lagi perkara. Yang itu didatangkan kepada kita. Apa kita mencari, dan dengan teknologi sekarang, algoritma itu dia akan disuakan, FYP. Kita akan disuakan dengan semua elemen barang yang kita nak beli, apa keperluan kehidupan kita. Di sinilah mereka ada presence, omnipresence penjenayah-penjenayah cyber ini. Jadi bukan dia datang kepada kita, kita yang mencari masalah. Itu satu lagi. Tetapi dari segi berbalik kepada ketersediaan, kita memang sentiasa bersedia dari segi satu aspek. Sebagai contoh, kita memperketatkan sekatan secara teknikal di peringkat telco, di mana kita menyekat 2 bilion panggilan daripada datang kepada pengguna. Itu yang kita mampu sekat secara teknologi. Tetapi sebagai contoh juga, kita baru-baru ni menghalang atau mengarahkan supaya pihak pembekal perkhidmatan menyekat mana-mana SMS yang mengandungi pautan. Tetapi mereka beralih kepada RCS, Rich Communication, punya yang menggunakan internet. Jadi sentiasa ada perubahan-perubahan dari segi setiap kali technical intervention yang kita jalankan, mereka akan ada cara untuk ataupun akan kedua ketiga step untuk mengatasi apa-apa juga technical intervention. Sebab itulah apabila kita lihat banyak tangkapan yang dibuat oleh pihak polis adalah untuk skamer-skamer yang berada yang pusat panggilannya di sini. Tetapi mangsa mereka di luar negara. Dalam satu serbuan yang kita lakukan bersama pihak PDRM, kita menjumpai satu alatan apa yang kita panggil fake base station. Yang fake base station ini dia bertindak sebagai satu base station yang akan hantar SMS tanpa melalui rangkaian pembekal perkhidmatan telco kita lah. Jadi dari aspek siasatan, kita tidak dapat mengesan kerana telco apabila mereka melihat log transaksi, SMS itu ataupun panggilan itu tidak datang, tidak berada dalam maklumat mereka, dalam log. Ia berpunca daripada fake base station tersebut. Jadi dalam aspek ini kita lihat apa yang berlaku sekarang adalah kita memerlukan kerjasama, bukan setakat kerjasama antara agensi, tetapi juga kerjasama antara negara dengan kerjasama bersama Interpol. Dan selain daripada itu juga kita melihat bahawa platform juga harus mengambil tanggungjawab yang lebih terhadap dalam menangani perkara-perkara ini. Jadi kalau kita lihat dari segi perkembangan perundangan, banyak negara telah melihat bahawa ada keperluan untuk meletakkan kepertanggungjawaban ini kepada pembekal ataupun penyedia-penyedia platform ini dari segi memperketatkan KYC mereka. Jadi sebab kebanyakan penyedia platform ini dia punya pendaftaran adalah sangat longgar dan memang itu adalah value proposition yang mereka adakan sebab anonymity itu yang dikehendaki, dan juga terdapat juga transaksi ataupun jual beli maklumat login credentials dan sebagainya. Dan kita juga pernah dengar bahawa
tag ataupun tag number tu kita tak dapat daripada bank, tapi telah di-intercept OTP. OTP tu kita tak dapat. Jadi ini kalau kita lihat bahawa walaupun dalam ketersediaan kita untuk melaksanakan intervensi secara peraturan ataupun secara teknikal, tetapi dia akan tetap datang kepada kita. Sama ada dia datang kepada kita atau kita mencari. Sebab itu behavior kita. Sebab itu saya amat menarik sekali tentang apa yang ingin saya katakan adalah kita perlu mengubah cara pemikiran kita. 2 jam 74 minit, 7 minit itu sangat berharga sebenarnya. Kita harus tukar. Memang ada yang menggunakan platform untuk digital economy, mengajar, menjual barang-barang dalam talian. Tetapi bagi pengguna yang terlibat, kita harus melihat bahawa sama ada kita melayari media sosial ataupun internet itu, kita melihat ia sebagai satu investment. Jangan kita invest masa kita untuk give value, memberi nilai kepada kita. Tetapi kalau kita hanya sekadar untuk hiburan, mungkin 30 minit, 15 minit untuk hiburan. Tetapi bagaimana kita dapat manfaatkan, invest dari segi pengetahuan untuk berdepan dengan risiko-risiko ancaman cyber, memahami selok-belok penjenayah cyber. Berapa banyak masa yang kita invest untuk meningkatkan tahap kemahiran kita. Sebab aku adalah jalan raya cantik. Kereta pun cantik. Kereta tu dari kita kita punya peranti lah. Tetapi kita ataupun pengguna tidak faham tanda-tanda amaran yang berada di jalan raya. The red flag. Kepada kita, tetapi kita tak ambil peduli. Akhirnya kita akan terjerumus atau terlibat dalam kemalangan. Ini yang saya katakan bahawa berapa banyak kita harus invest dalam meningkatkan. Apabila kita melayari internet, kita harus lihat apa peningkatan nilai kepada ilmu kita, sama ada peningkatan ekonomi kita atau juga tahap kesiapsiagaan kita memahami risiko-risiko. Okey, bagi Prof Teknologis Dr. Zuriati, adakah cara kita menguatkuasa dan juga memerangi jenayah cyber di bawah agensi-agensi yang sedia ada seperti mana Cik Zul katakan tadi sudah memadai peranan cyber security, peranan MCMC, peranan bank negara, peranan telcos, peranan Bukit Aman, adakah sudah memadai ataupun ada loophole lagi yang pada pandangan Dr. Zuriati perlu diperbaiki? Okey, Saudara Nazri, memang dari segi penguatkuasaan undang-undang memang ada di Malaysia. Namun kita perlu melihat macam mana nak membantu mangsa-mangsa, ya, contohnya yang kehilangan berbilion ataupun ribuan ringgit, ya, dan mereka tidak dapat duit mereka balik, ya, beberapa lama yang untuk mendapatkan balik duit itu sangat susah. Jadi macam mana sebenarnya pihak berwajib, ya, dapat melihat faktor tersebut supaya kanun kesesaan dan juga akta amalan ni dapat ditambah baik, ya, dari segi penambahbaikan, ya, terhadap undang-undang tersebut bagi memastikan dari sudut perundangan macam mana, ya, mangsa-mangsa ni yang tak bersalah pun, ya, dapat memastikan mereka boleh memperolehi balik duit mereka. Dan saya yakin bahawa memang di Dewan Rakyat tempoh hari memang YB Perdana Menteri ada menyatakan bahawa kerajaan akan melakukan pindaan terhadap kanun tata jara jenayah bagi memberikan pihak atau mangsa mendapat balik duit mereka dalam masa yang singkatlah. Dan pada saya dari segi penambahbaikan adalah macam mana untuk memastikanlah agar mangsa-mangsa ni dapat balik apa yang mereka telah pun hilang. Dan ialah itu dari segi keharmonian lah, ya, bila mana ramai sangat yang menjadi mangsa, jadi masing-masing gunah gulana. Jadi pada saya
bank telah pun ada hotline untuk membantu mangsa-mangsa. Begitu juga dengan bila mana dari sudut hotline, macam mana sekiranya mereka ingin mendapatkan bantuan dari kesemua agensi dan juga pihak berwajib bagi memastikan mereka dalam keadaan yang terbaik yang sebagai mangsa. Ya, bagi Dato' Ahmad Nordin, adakah ia sudah memadai dengan adanya NSRC talian 997 dan juga talian hotline yang disediakan oleh pihak berkuasa? Adakah kerana kes ni pelbagai, ada yang menjadi mangsa, ada yang tak sedar, ada yang tak tahu akaunnya sudah pun ada transaksi tanpa maklumat diberikan kepada individu tersebut. Itu berlaku juga pada kita, pada rakan-rakan kita dan diri saya sendiri juga. Jadi di mana penambahbaikan untuk menjaga hak pengguna, hak individu yang menjadi mangsa, mungkin yang sedar tu mungkin mereka menjadi naas, tetapi mereka juga hilang berpuluh ribu, ratusan ribu juga. Sama ada kripto ke, sama ada forex ke, sama ada gold ke dan sebagainya. Tetapi mungkin yang tak tahu apa-apa tiba-tiba dalam akaun kosong ni. Dato' Ahmad Nordin, macam-macam kes sebenarnya ni. Masih. Okey. NSRC bagus. Unit yang bagus. Sekarang saya tengok koordinasi di antara agensi-agensi itu ada. Okey, dan saya dapat tahu bahawa dikatakan ia beroperasi 24 jam. Nama saja 24 jam. Kita kena ingat istilah 24 jam. Apabila pukul 8 malam dah tak ada orang. Ini bukan 24 jam. Jadi first thing kata, tukarkan istilah 24 jam tu. Buatkan dalam undang-undang. Dia are deemed to be on duty 24 hours. Macam mana Tuan Zul? Ini semua penguatkuasa rasa marah dengan saya. Buat sebagaimana ada dalam akta polis tu. Kan? Section 19. Dia kata police officer is deemed to be on 24 hours. Buat itu untuk penguatkuasa. Jadi dia akan ada 24 jam, senang dihubungi dan senang mengambil tindakan. Sebab kita kena ingat, scam bukan berlaku during masa waktu singkat. Kadang-kadang pukul 12, kadang-kadang pukul 2 pagi. Jam tu, ya? Yes, jadi 24 jam sistem tu berjalan dan sistem bank dah malam you tak boleh check dah. Kata. Jadi jalan ke 24 jam. Tim tu ni, itu satu. Yang keduanya, apa yang tadi yang disebutkan oleh Prof tadi mengenai undang-undang. Okey, memang benar di dalam aduan yang kami terima, orang ni mangsa. Mangsa yang mana mereka akaun mereka telah menjadi mangsa dan bank telah pun freeze, bukan seize, freeze akaun dia. Apabila dia freeze, semua aktiviti tak boleh buat. Sebab di bawah AMLA, Akta AMLA Seksyen 44, saya rasa clear. Mungkin Tuan Zul dapat bantu saya. Di dalam itu dia clear. Kalau sekiranya dalam 90 hari, orang yang dalam nama yang dia freeze itu membuat permohonan dan menunjuk bahawa jumlah wang dalam akaun ini tidak ada bersangkut paut dalam apa-apa dan saya boleh buktikan. Jadi pegawai yang buat freeze itu dengan pegawai yang kanan daripada orang yang keluarkan notis itu. Jadi dia boleh serah. Tak perlu guna kuasa DPP. Memang ada di bawah Seksyen 44 kalau tak silap saya. Ini is clear. Jadi sekarang NSRC perlu buat itu. Jangan bila dia dah buat siasatan awal, tengok orang ni tidak ada terlibat. Dia ni memang mangsa. Dan duit dalam akaun dia mungkin 20 ribu saja yang masuk akaun itu yang menjadi tanda tanya. Yang lain itu adalah duit bisnes dia. Dia perlu akaun itu, dia perlu guna duit tu. Dan ciri-ciri bagaimana untuk menyerahkan akaun dan menyerahkan barang-barang ada tercatat di dalam Seksyen 44. It is clear. Kata, it's just that dia nak buat atau tidak. Jadi SOP NSRC perlu dititik beratkan dan perlu ada benda ini. Ini pendapat saya lah untuk membantu pengguna-pengguna cyber. Cik Zul nak tambah tentang itu dari sudut penguatkuasaan, enforcement dan juga keberkesanan sistem-sistem penguatkuasaan yang sedia ada. Adakah MCMC juga bergerak pantas juga beralih untuk yang lebih efisien, yang lebih efektif dan juga berlaku adil juga kepada mangsa-mangsa skamer ini? Okey, terima kasih. Kita lihat dengan apa yang Datuk Ahmad Nordin bangkitkan di situ. Di peringkat kami dalam NSRC melihat bahawa memang ada keperluan
terutamanya untuk melindungi pengguna-pengguna yang telah kehilangan wang untuk dipulangkan. Tetapi peraturan ataupun perundangan sekarang ini banyak ada kekangan di situ. Jadi macam mana kita sedang mengkaji perundangan yang sedia ada bersama dengan Jabatan Peguam Negara untuk melaksanakan satu proses bagaimana perkara ini dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, seperti juga kita maklum bahawa kadang-kadang dalam keadaan tertentu, kalau dahulu mule account ini dia adalah individu, tetapi kita telah melihat bahawa ada syarikat-syarikat yang trading, sama ada syarikat sendian berhad ataupun sole proprietor digunakan sebagai keldai account. Sebab itu yang Tuan Ahmad Nordin Datuk Ahmad Nordin menyatakan bahawa ada syarikat-syarikat ini akaun mereka di-freeze ataupun dibekukan kerana ada aktiviti-aktiviti yang mencurigakan. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa dari masa ke semasa kita akan menerima pelbagai kerencaman dari segi modus operandi untuk menipu, modus operandi untuk mencuci duit, untuk pengaliran duit itu. Jadi aliran duit itu dia banyak layer. Bila layering itu yang menyukarkan untuk kita mengambil tindakan. Sebab tu 997 ataupun Pusat Panggilan 997, kesegeraan dari pengguna itu dapat sekurang-kurangnya memberhentikan aliran wang itu mengalir kepada akaun ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi apa yang ingin kita katakan bahawa kita sambut baik dan sentiasa, dan kita juga berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana telah memberi peruntukan kepada NSRC untuk tambah baik lagi. Satu operasi dan juga di peringkat NSRC sendiri, kami sentiasa melihat bahawa apakah perundangan sedia ada, bagaimana kita kalau perlu satu peraturan ataupun SOP yang perlu kita boleh percepatkan dalam kerangka perundangan yang sedia ada, itu akan kita laksanakan. Tetapi jika memerlukan perpindahan kepada perundangan, itu juga akan kita lakukan. Jadi kita sentiasa melihat bagaimana aspek melindungi kepentingan pengguna itu sentiasa dalam perhatian kami. Okey sekali. Prof. Dr. Suryati, apakah caranya kita tidak menjadi suspek penggodam, penipu, scammer ini? Kerana dia ada profiling kita yang bagus juga. Saya tahu. Mereka tahu kelompok-kelompok ini yang mudah dipengaruhi, mudah ditipu, mudah transfer duit dan sebagainya. Jadi untuk elakkan kita akan berhubung dengan 997, buat panggilan kepada NSRC, mungkin dah terlambat pada ketika itu. Kerana pemindahan wang sudah pun berlaku ataupun ada wang baru masuk dalam akaun kita. Jadi macam mana cara kita nak jadi orang yang tidak didekati ataupun suspek kepada scammer ataupun penipuan dalam talian ini? Okey, Saudara Nazri, sebenarnya ada dua perkara penting ya yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama dari sudut teknologi. Teknologi adalah melibatkan sistem dan aplikasi. Cubaan untuk menceroboh berlaku terhadap sesuatu aplikasi ataupun sistem yang baru dibangunkan bila mana tidak melalui full cycle of testing. Test itu apa? Dari sudut security posture, pen test dan security benchmarking. So ingatlah kita yang mana yang develop system or apps, please make sure all those full cycle testing tu jalan. Ya, sebab kita provide the system. Kita nak berikan kepada community to use it, ya, for the sake of the society as well as the nation. Please pastikan melalui full cycle of testing. Yang kedua, sebagai manusia, scammer juga adalah orang biasa yang bekerja macam kita. Tugas mereka adalah nak mencari kelemahan, kekurangan ataupun ruang-ruang yang boleh mereka tembusi. Sama ada dalam melalui sistem ataupun aplikasi. So that's why
bila mereka cuba mengesan ya kelemahan terhadap sesuatu sistem itu, sebagai contoh yang saya mention tadi, contohnya aplikasi yang tidak patch ya dari segi keselamatan terkini ya dengan antivirusnya dan sebagainya, amat mudah untuk dihack. Maksudnya hackers akan hack sistem tersebut dengan menghantar malware dan akhirnya data itu akan dikompromise dan akan dikesan dan mudah untuk dihidu oleh scammer ataupun penjenayah tersebut. Jadi scammer ni memang akan memahati gerak-geri kita ya, sebab once mereka masuk dalam sistem, dia akan hidu, dia akan cuba dapatkan sebaik mungkin apa yang mereka boleh dapatkan, sama ada dari sudut wangnya, dari sudut datanya dan sebagainya. Jadi dia akan cuba mendapat akses terhadap data peribadi dan hinggalah kepada akaun bank kita ya. Jadi inilah yang kita kena berhati-hati. Pada saya sebagai manusia, kita memang akan mudah terpedaya sekiranya kita tidak wise, tidak bijak untuk mengenal pasti sama adanya kita ni adalah mangsa scammer ataupun kita tidak berwaspada dengan ancaman keselamatan. Ancaman keselamatan ni akan berlaku setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Mesti aware. Mangsa scammer pula akan mudah tertarik dengan iklan, promosi, pelaburan yang menarik tu macam-macam ya. Jadi sama ada tak kira tahap masyarakat, memang mudah terpedaya. Jadi kerana kita rakyat Malaysia ni sangatlah dari segi ketagihnya menggunakan media sosial, pada saya mesti ingat bahawa two-face authentication ya, 2FA tu sama ada menggunakan WhatsApp, Telegram mestilah diaktifkan dan updatekan ya, supaya kita sentiasa berada pada keadaan yang cukup selamat. Okey, akhir sekali Datuk, dalam setengah minit Datuk, pesanan kepada orang ramai ni. Nak kaya cepat macam-macam cara lah. Kadang-kadang kita pun tak faham juga. Suka sangat dulu zaman Datuk mungkin ada Pak Mantelo, sekarang Pak Mantelo dah tak ada. Tapi scammer pula bermaharaja lela, macam-macam modus operandi. Datuk silakan. Okey, pertama sekali kata kita waspadalah. Jangan mudah percaya. Kalau sekiranya kita komunikasi dengan orang yang kita kenal atau tidak kenal, tahu bila nak stop. Bila orang tu start minta duit, itulah stop. Jangan kau terdiam, jangan terikut-ikut. Itulah nasihat saya. Okey, paling mudah jangan mudah terpedaya, dan kita rasa masyarakat Malaysia perlu ada satu jati diri yang kuat untuk defend diri mereka sendiri walau apa pun ancaman yang mereka hadapi saban hari, saban minit, saban saat. Jadi terima kasih Dato' Ahmad Nordin, Pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, Profesor Teknologi Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain dari Universiti Putra Malaysia, Cik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC ataupun SKMM. Jadi itu sahaja dalam kita membincangkan banteras jenayah scammer dan penguasaan menggunakan teknologi terkini dan juga kewaspadaan mandiri setiap individu. Sekian, Assalamualaikum dalam Dialog 3 Penjuru. Saya Nazri Kahar, kita jumpa lagi.